Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, dengan izin Allah kita dapat berkumpul, dapat bertemu sekali lagi, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi lagi nafas, diberi kesihatan, diberi keluangan waktu, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mengisi waktu yang terluang ini dalam satu majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan insya-Allah kalau tidak silap saya kita akan masuk hadis yang ke-49, iaitu hadis yang mana kita lagi masih membincangkan bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat, yang pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan bagaimana hadis yang menceritakan Nabi SAW dalam keadaan perang, yang mana kesibukan Nabi dan para sahabat dalam peperangan sehinggakan Nabi SAW tak sempat untuk melaksanakan salat fardu asar ketika itu. Dan peristiwa itu yang dimaksudkan adalah perang Al-Ahzab ataupun perang Khandaq. Jadi sehinggalah masuk waktu maghrib, Nabi SAW dan para sahabat tak sempat melaksanakan salat asar, dan Nabi qada balik selepas masuknya maghrib. Dan kita ceritakan bagaimana kekecewaan dan marahnya Nabi SAW disebabkan orang kafir menyibukkan Nabi dengan para sahabat sehingga mereka tidak dapat melaksanakan salat. Maka Nabi doakan supaya orang kafir masuk neraka, didoakan supaya mereka dibakar dengan api neraka. Ya. Jadi pada hadis yang lalu juga kita bincangkan juga bahawa Nabi dia mengqadakkan salat zuhur, salat asar selepas masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, Nabi qada asar dahulu secara berjemaah, kemudian barulah dilaksanakan salat maghrib. Jadi kalau kita tertinggal, contohnya zuhur lah, kita tertidur kan. Kita tidur pukul 12, sedar pukul 5.30. Bangun tidur. Bukan salah kita, tak sengaja. Betul tak? Penat sangat malam tadi, overtime dan sebagainya. Jadi tengah hari tu tertidur sampailah habis waktu zuhur, kita pun tak tersedar. Jadi mana disunatkan dahulu? Adakah kita digalakkan solat zuhur, solat asar dahulu ataupun zuhur dahulu? Maka mengikut sunnah Nabi SAW disunatkan kita solat yang tertinggal dahulu, iaitu solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat. Kemudian barulah kita buat solat yang resmi pada waktu itu, iaitu solat asar.
Ya, begitu juga disebut dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW mengqadakkan salat secara berjemaah. Boleh juga kita qada salat secara berjemaah, dan begitu juga sama ada imam itu dia salat tunai dan makmum belakang salat qada pun boleh, tidak menjadi masalah. Pun boleh juga kalau si imam dia buat qada, makmum buat tunai pun sah juga berjemaah, dapat juga pahala berjemaah, ya. Nah, kalau kita ceritakan banyak hukum-hukum fiqh yang boleh kita keluarkan setiap satu daripada hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-49 daripada kitab Umdatul Ahkam. InsyaAllah kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله وقد رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة متفق عليه. Riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewatkan salat Isya. Lalu Umar datang ataupun Umar keluar lalu menyeru, "As-salah ya Rasulullah, ayuh dirikan salat." Ya. Sesungguhnya wanita dan kanak-kanak sudah tidur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi lalu kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan dalam keadaan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaannya rambutnya menitis-nitis sambil berkata, "Jikalaulah tidak menyusahkan umatku ataupun tidak menyusahkan manusia, nescaya aku perintahkan mereka untuk mengerjakan salat ini pada waktu ini." Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu terjemahan hadis, tuan-tuan. Okey, kita nak ceritakan panjang lebar sikit pasal hadis ni. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan satu hari Nabi melewatkan salat Isya sampai tengah malam. Dan para sahabat duduk menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah nak dapatkan jemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat tidak akan memulakan salat Isya bersendirian melainkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tunggu sampai tengah malam. Nabi tak keluar-keluar juga, dan ada para sahabat ada yang dah tertidur. Ada juga wanita dan kanak-kanak yang hadir turut sama datang ke Masjid Nabawi pun tertidur, tunggu punya lama Nabi tak keluar-keluar. Ya. Sebelum kita cerita panjang ni, tuan-tuan, dalam hadis ni cerita, ya, kita berada di masjid di mana masjid ataupun surau yang ada imam ratib. Apa imam ratib? Imam yang dilantik, imam bergaji ataupun imam yang dilantik oleh masyarakat. Apabila masuk waktu solat, maka disunatkan tunggu imam ratib untuk mengerjakan solat. Ya, tak digalakkan kalau kita solat dahulu. Contohnya apa? Nabi dikirakan sebagai imam ratib dekat Masjid Nabawi pada zaman itu. Para sahabat tak berani nak solat Isya dahulu. Walaupun Nabi keluar lewat tengah malam barulah laksanakan solat Isya, sahabat tetap tunggu dengan setia. Pasal apa? Nak dapatkan jemaah dengan Nabi SAW. Baik. Jadi sudah lewat, sahabat duk tunggu, lalu Sayyidina Umar dengan beraninya keluar. Dia bangun, dia bangkit, dia panggil Rasulullah. "Wahai Rasulullah, jom kita laksanakan solat. Dah lambat dah ni. Kanak-kanak dan wanita yang hadir sudah pun tertidur kerana kepenatan, tak tahan nak tunggu lama." Lalu Nabi SAW dengar suara Sayyidina Umar, dia pun keluar dalam keadaan rambut Nabi menitis-nitis. Ya, menitis-nitis ni Nabi SAW baru lepas mandi ataupun baru lepas berwuduk, yang mana Nabi sapu usap seluruh rambut Nabi SAW. Okey, bila Nabi keluar, dan akhirnya Nabi bersabda, "Jikalaulah tidak menyusahkan umatku ataupun manusia, nescaya aku perintahkan mereka supaya melaksanakan solat Isya pada waktu begini," iaitu melewatkan solat Isya.
Dalam riwayat lain disebut dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amarthum ay yuakhirul isya'a. Disebut oleh Nabi, jikalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya melewatkan solat isyak. InsyaAllah kejap lagi kita akan bincang kenapa Nabi suruh kita melewatkan solat isyak, dan ada perbincangan panjang di sisi para ulama. Baik, hadis ni tuan-tuan, pertama sekali kita nak lihat, ya, antara waktu-waktu solat ni dia ada waktu yang berbeza, ya. Dia ada waktu-waktu yang berbeza, tak sama sekali. Ada waktu yang memang afdaliyah dia pendek sangat, dan ada waktu afdaliyah dia panjang betul. Ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mendirikan solat 5 waktu, boleh dikatakan 5 waktu Nabi akan solat pada awal waktu. Tapi solat isyak ni, solat isyak dia special sikit. Solat isyak dia special sikit pasal apa? Nabi beberapa kali dan banyak kali Nabi melewatkan solat isyak. Dalam riwayat Nabi melewatkan solat isyak pada 1/3 malam. Kiraannya zaman sekarang kiranya lebih kurang pukul 10.30 Nabi melewatkan isyak. Dan ada riwayat Nabi melewatkan isyak lebih kurang 1/2 malam, lebih kurang jam 12 ataupun jam 12.30. Ada beberapa kali Nabi SAW lakukan. Dan pada awal hadis yang menceritakan tentang bab waktu salat, disebutkan Nabi SAW wal isya'a ahyanan. Nabi SAW salat isyak dalam 2 keadaan. Sama ada awal waktu ataupun dilewatkan salat isyak itu. Ya. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulannya solat isyak dia ada keistimewaan sikit. Subuh, zuhur, asar dan maghrib, kalau boleh kita nak solat kena kejar waktu awal waktu. Sedaya mungkin, ya. Dan Bilal ataupun imam jangan lewat sangat nak qamat. Cantik dah tu 5 minit lepas azan tu cantik lah. Just nice. Pasal apa? Nak dapatkan fadilat solat awal waktu. Dan kiraan awal waktu ni tuan-tuan macam mana kiraannya waktu kita berwudu, ya, dicampur dengan tempoh kita pakai baju, dan campur tempoh kita solat 2 rakaat, dan campur tempoh perjalanan kita pergi dan balik. Atau pergi daripada rumah pergi ke masjid, lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah tuan-tuan. Campur wuduk dan sebagainya. Itu. Lepas azan, lepas tu kita qamat. Tapi solat isyak ni tuan-tuan diberi keistimewaan, ada kelebihan. Lagi dilewatkan, lagi ada fadilah yang banyak. Ada sebab-sebab kalau kita lihat kewajaran untuk kita melewatkan solat isyak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni lewatkan solat isyak, jangan duk kalut sangat lah, kan? Jangan duk kalut sangat kata, solat isyak lah solat awal waktu, kenapa tak solat akhir waktu, kenapa nak solat lambat-lambat ni, solat awal waktu. Dia tak belajar hadis, dia tak belajar kitab, dia tak belajar fiqah. Solat isyak ada khusus yang mana Nabi kata, kalaulah tidak membebankan umat aku, nescaya aku perintahkan supaya melewatkan isyak. Nabi lewatkan isyak sampai 1/2 malam. Tapi tak adalah sampai kita nak lewat sampai 1/2 malam. Betul tak? Ya. Tapi biasalah lepas isyak tu lewat 15 minit, 20 minit, itu biasalah, kan? Kadang-kadang isyak masuk pukul berapa? 8.30. Solat pukul 8.50, kan? Dia kata ustaz semayang lambat sangat, lewat 20 minit. Betul-betul kalau ustaz tu kalau dia lewat tu bukan 20 minit, 15 minit saja. 5 minit apa? Azan panjang. Oh, panjang. Betul tak? Itu yang makan masa sebenarnya. Betul yang lewat. Biasalah kalau lewatkan solat isyak, jangan jadi isu sangat. Jangan duk kalut sangat kata nak apa solat awal waktu dan sebagainya, tak payah. Pasal apa? Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umat aku, pasti aku suruh melewatkan isyak. Boleh tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita nak buat ceramah perdana dekat Surau An-Naim ni, panggil siapa? Ustaz-ustaz selebriti. Betul tak? Panggil. Dah lah bayar 45,000. Takkan nak sejam 2 jam aja. Takkanlah sejam. Duit poket dah habis dah. Korek tabung lah. Nak bayar tu. Standard bayar macam sepatu juga. Kan? Ya, selebriti. Ketawa gelak ketawa. Kenalah bayar macam pelawak juga, kan? Betul tak? Ya. Jadi takkan nak sejam. Kenalah bayar sejam lebih. 2 jam ke, kan?
Jadi kadang-kadang bila ada forum perdana ke apa sebagainya, apa salahnya lewat solat isyak pukul 9, 9.30, tak ada masalah. Pasal apa? Sebab Nabi SAW sendiri bagi lesen solat isyak tidak menjadi masalah kalau dilewatkan, malah lebih afdal, lebih baik. Kenapa? InsyaAllah kita bincangkan nanti. Ya. Jadi Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku perintahkan supaya mereka mendirikan solat ini, iaitu solat isyak pada waktu ini tengah malam. Kenapa tuan-tuan? Ya, di sini ada beberapa perbincangan di kalangan para ulama. Ya, ada ulama kata sebab isyak ini apabila dilewatkan dia memang ada fadilat, memang ada fadilat secara zat. Memang Nabi kata secara zatnya isyak itu digalakkan untuk dilewatkan. Ya. Dan sebahagian ulama juga dia kata, termasuklah sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, dia kata kenapa Nabi SAW melewatkan solat isyak? Antara sebabnya tuan-tuan, dikatakan Nabi SAW maksudnya sengaja melewatkan solat isyak supaya kita tidak disusuli selepas solat isyak itu dengan perbuatan-perbuatan yang lara. Maksudnya lepas solat isyak tak ada cakap banyak, terus tidur. Terus tidur. Supaya malam kita itu ditutupi dengan amal-amal soleh. Ni kadang-kadang kalau kita solat awal waktu, lepas solat awal waktu pergi mana? Dia pergi mana? Alawi Bistro. Ya, dia pergi nasi kandak kayu tuan-tuan, duduk, ya. Pergi duduk dekat tepi tu minum teh tarik, ya, Maggi sup, ya, mi goreng dan sebagainya. Lepas habis tu rokok 2-3 batang. 4-5 batang pun habis juga tuan-tuan, borak politik, borak pasal bola dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, dia boleh mendedahkan seseorang itu pelaku-pelakuan yang lara. Dan Nabi SAW tak suka untuk melakukan begitu, dan kadang-kadang menyebabkan perbuatan lara kita sampai lewat malam, ya, terjebak dengan benda-benda yang tak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya tidur lewat. Dan tidur lewat akhirnya apa tuan-tuan? Tak bangun tahajud dan tak bangun subuh dan sebagainya. Ya, itu antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Nabi SAW menggalakkan salat isyak, iaitu dilewatkan. Dan satu perkara kalau kita nak lihat, ya, bagaimanakah dimaksudkan melewatkan salat isyak ini? Adakah kita kena tinggalkan jemaah kat masjid? Tidak. Ya, ulama bersepakat yang dimaksudkan lewatkan solat isyak iaitu secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Jangan pula kita kata, kenapa tak solat isyak berjemaah? Saya sebenarnya nak lewatkan solat isyak sebab tu saya tak berjemaah. Banyaklah cantik. Ya, ini cerita semalam lah. Kenapa tak isyak? Nak lewat dapat sunnah, dia kata. Rupanya tengok JDT lawan Kedah. Itu sebenarnya. Kan? Bukan nak pergi mana pun. Dia bukan itu maksud dia. Melewatkan solat isyak iaitu secara berjemaah, iaitu pihak otoriti daripada masjid ataupun surau qaryah yang menentukan bahawa kita solat isyak lewat, yes, itu dimaksudkan. Namun begitu sudah tidak menjadi adat kebiasaan kita, yang mana kebiasaan kita seluruh negara isyak itu dilakukan pada awal waktu. Ya, jadi tidak menjadi alasan untuk kita kata tak naklah solat isyak awal waktu, pasal apa nak lewat solat isyak, tak. Maka diutamakan solat awal waktu secara berjemaah. Jadi kalau kita nak solat isyak dilewatkan, itu tak ada fadilat. Pasal apa? Nabi dan para sahabat melewatkan solat isyak ketika mana? Dalam berjemaah dan di masjid, bukan di rumah, bukan di tempat-tempat kerja dan sebagainya, buat dekat masjid ataupun di surau qaryah yang mana tempat masyarakat berhimpun untuk melaksanakan solat fardu 5 waktu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ada pernah juga saya kata, dia kata, Ustaz, Nabi solat isyak lewat pasal apa? Nak sambung tahajud kan? Tak betul. Tidak betul sama sekali. Ya, Nabi SAW tahajud 1/3 malam yang terakhir, lebih kurang pukul 3 ke pukul 4. Dan tak ada riwayat Nabi SAW solat isyak melepasi tengah malam, tak ada. Paling lewat 1/2, lebih kurang pukul 12 lah. Tak ada cerita Nabi solat isyak pukul 3, 3:30, tak ada. Itu tak betul. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kita boleh lewatkan isyak paling lewat iaitu pada jam pukul 12, 12:30 tengah malam. Ya, lepas daripada itu Imam Nawawi kata makruh kalau kita lewatkan.
Ya, maksudnya waktu ikhtiar, waktu pilihan untuk solat isyak tu panjang. Maka tak diisu kadang-kadang kalau kita nak lewatkan. Tak payah nak kalut sangat kadang-kadang kita lewat isyak 15 minit tu apa, nak bising sanalah, masuk dalam WhatsApp lah, cerita ustaz lewat lah begini-begini. Ya, ingat lepas solat isyak tu dia tidur ke, baca Al-Quran ke, berzikir ke, baca Asmaul Husna ke, tak. Dia pergi buat benda lara juga. Kalau lewat tak ada benda baik, dia lewatkan benda-benda yang bermanfaat, berfaedah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, zaman sekarang isu melewatkan solat isyak ini kita lihat pada uruf ataupun keadaan setempat. Dan keadaan setempat melewatkan solat isyak ini bukan satu amalan kebiasaan kita. Yang mana pada zaman Nabi SAW itu dilakukan. Ya, kalau kita nak lewatkan solat isyak, dapat fadilat melewatkan solat isyak pukul 10 ke 9.30 dan sebagainya, boleh. Tapi dilakukan secara berjemaah dekat masjid ataupun surau atas otoriti imam ratib. Imam ratib kata okey. Ya, nazir pun kata ya. Pengurusi pun kata okey. Ya, seminggu sekali kita buat solat isyak pukul 10.30. Itu yes. Ya, bukan kita buat seni-seni, tak ada. Ya, tapi bertuah lah kalau nak buat, jarang sekali lah. Ya. Kalau mana-mana buat masjid saya tabik betul lah. Saya tabik ni jarang sangat lah, jarang. Ya. Mana tahu kalau ada yang nak buat, tapi realitinya memang ada. Ya, contoh kita buat, ya macam tadi, event forum perdana ke, ada ceramah perdana, itu biasa. Kadang-kadang kita dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus ke, Kazim Ilyas ke, itu solat isyak dia pukul 10. Jadi sunnah lah tu tuan-tuan, kenalah sesuai pada occasion macam tu. Lagipun ceramah-ceramah perdana ni ya berlaku pada malam minggu, ya tak, waktu cuti, cantik lah tu. Solat isyak pukul 10, balik makan, tidur, besok cuti. Betul tak? Okey. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang ni dah tak ada, ya, jarang-jarang berlaku. Maka afdaliyah dekat mana? Ikut jemaah dekat masjid, ya, solat awal waktu ikut adab setempat. Ya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita pun dah habis dah. Dan dalam hadis ni tuan-tuan disebutkan Nabi ketika mana Sayyidina Umar panggil Nabi untuk mendirikan solat, Rasulullah keluar dalam keadaan rambut dan kepala Nabi basah, menitis-menitis air. Dan ulama kata ketika itu mungkin Nabi baru lepas mandi junub ataupun Nabi baru lepas berwuduk, basah rambut Nabi SAW. Ya. Jadi dalam hadis ini ulama kata mereka yang berwuduk, mereka yang mandi junub, maka tidak disunatkan untuk lap badan. Pernah juga saya bincangkan perkara ini di mana Nabi SAW sebut apabila kita berwuduk, setiap titisan-titisan air wuduk itu gugur, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu antara sebab Nabi tak lap. Begitu juga riwayat daripada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, selepas Nabi SAW mandi junub, dia hulurkan tuala dekat Nabi. Nabi tolak, Nabi tak nak lap. Di sini ulama mengatakan pasal apa Nabi tak nak lap, ya, sebab kemungkinan Nabi nak biarkan air itu menitis dengan dosa-dosanya sekali. Jadi kita insya-Allah kalau bab wuduk tu alhamdulillah tidak menjadi masalah, boleh lah kot. Lepas wuduk kita jangan lap. Pasal apa? Rugi. Titisan tu biarlah dia titis, biarlah dia kering sendiri tuan-tuan. Pasal apa? Titisan-titisan itu gugur dengan dosa-dosa kita. Begitu juga mandi junub. Kalau mandi junub, kita tengoklah, lepas mandi junub, kalau duduk rumah tu tak pergi mana-mana, tak payah lap lah, tunggu dia kering sendiri. Tutup bilik, kunci sampai dia kering, kan? Jadi kalau kebetulan pula subuh besok kita berjunub, bangun-bangun pun dah dekat subuh dah, kita pun mandi dah azan, dia ustaz kata jangan lap. Dia pun terus sarung jubah tuan-tuan, terus sarung kopiah dengan basah-basah tu, basah kuyup sampai dekat masjid Surau An-Naim, tengok ji basah baju lain macam, nampak? Segan ya, nanti memalukan pula lah kan, tengok keadaan kan. Kebetulan belajar pula bab ni kan, ya, esok lain macam jaji ni. Jangan memalukan diri sendiri, tengok keadaan ya. Begitu juga kalau kita mandi nak pergi kerja kan, mandi junub, lap lah tak apalah, pasal apa nanti habis baju tu. Kaum ibu pula kalau tak lap rambut tu, dia pakai tudung bau pula nanti kan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni juga disebut
ketika mana sahabat-sahabat menanti Nabi SAW, disebut dalam riwayat yang lain, sahabat tertidur. Sahabat tertidur disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hatta tahfiqa ru'usuhum, sehinggalah kepala-kepala sahabat Nabi tertunduk, tidur dalam keadaan terlalu nyenyak, tapi tidur dalam keadaan duduk. Ya. Dan selepas Nabi keluar, maka sahabat pun bangun, yang tidur tadi sampai tertunduk-tunduk kepala, bangkit bangun. Apabila Bilal qamat, dia pun bangun dan terus solat tanpa memperbaharui wuduk. Dan Nabi lihat, Nabi pun tak suruh mereka memperbaharui wuduk. Maksudnya, kalau tidur dengan nyenyak macam mana sekalipun, tapi tidur yang dalam keadaan duduk bersila tidak membatalkan solat. Ya, duduklah, duduk bersila macam ni. Duduk macam yang tak boleh. Dia bersila maksudnya dia punya punggung tu betul-betul rapat dekat lantai. Pasal apa tuan-tuan hikmahnya? Pasal apa? Sebab kalau duduk ni tuan-tuan, kalau kita rasa nak terkentut, siapa ada rasa nak terkentut? Nak rasa nak terkentut, cuba duduk bersila. Dia takkan keluar punya tuan-tuan. Susah. Tegaklah sampai merah muka, dia takkan keluar. Kecuali kita angkat sikit, dia keluar. Dan keluar tu ada dua jenis. Sama ada dia silent killer ataupun dia voice killer lah. Tapi yang bersuara tu dia kurang risiko sikit. Tapi yang silent killer yang tak ada suara tu, itu sangat menyeksa kan. Pening, migraine kepala tuan-tuan. Ya. Jadi sahabat tidur dalam keadaan duduk sampai tertunduk, maka tak batal wuduk. Tapi kalau tidur dalam keadaan menyandar, dalam istilah kata kalau tidur dengan tengkuk dia ataupun tidur sandar dekat dinding, batal. Pasal apa? Bila sandar tu tuan-tuan, dia punya mantapnya punggung dekat lantai tu kurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis ni juga dicerita wanita dan kanak-kanak dan wanita tertidur menunggu Nabi SAW, menunjukkan bahawa iaitu wanita juga digalakkan datang ke masjid untuk berjemaah jikalau terlepas ataupun bebas daripada fitnah. Sebab tu wanita pergi masjid, jangan solik-solik. Bukan pergi masjid saja, pergi kerja pun jangan nak cantik-cantik sangat. Dia maksudnya dekat masjid tak boleh tak cantik-cantik, apatah lagi tempat pergi office dan sebagainya. Biarlah tak nampak apa. Ialah sekadar janganlah kata buruk sangat macam minah lampir, tak adalah tuan-tuan. Tapi kata orang tu bersederhanalah. Ini kadang-kadang kecantikan sampai tahap tabarruj, seksi, orang nampak macam dari macamnya ni, hajah dah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kanak-kanak juga pun boleh hadir ke masjid. Maksud kanak-kanak ni maksudnya apa? Kanak-kanak yang apa boleh ialah kanak yang mumayyiz lah, mumayyiz. Kadang-kadang kanak yang tak mumayyiz ni, kadang-kadang kita dia lari sana, dia main sana. Dan kanak-kanak yang tidak mumayyiz ni lebih kurang dalam 5 tahun ke bawah lah. Macam mana kita nak tahu budak tu mumayyiz atau tidak? Pertama, dia boleh urus diri sendiri. Benda-benda kecil lah, pakai baju sendiri boleh. Boleh makan sendiri. Paling penting dia boleh cebok sendiri. Itu maksudnya mumayyiz. Kalau sampai ke tahap mumayyiz, dia kalau melaksanakan solat 5 waktu sah. Kalau budak-budak macam ni, bagus kalau kita nak bawa pergi ke masjid. Even kalau dalam satu saf letak sebelah kita pun tak apa. Yang penting dia pandai jaga diri. Bukan main-main. Tapi kadang-kadang bila kita bawa anak kita yang belum mumayyiz 2-3 tahun, kita letak sebelah saf kita tuan-tuan, saf terputus. Saf terputus. Pasal apa? Sebab kanak-kanak yang belum mumayyiz tak sah mendirikan solat. Pasal apa? Di antara saf itu kalau kita letak benda, dalam kitab fiqah disebut kalau seseorang itu dalam saf, di tepinya letak beg, letak kotak ke, letak kayu ke dan sebagainya, maka dia telah memutuskan saf. Benda besar lah, kalau kecil tak apalah kan. Bila memutuskan saf, apa efek dia tuan-tuan? Dia akan meluputkan pahala jemaah. Salat sah, tapi tak dapat 27 kali ganda. Sebab tu saya kata nak bawa anak-anak boleh. Nak bawa anak-anak, tapi bawa anak yang sudah mumayyiz 5 tahun ke atas, yang boleh uruskan diri sendiri. Alhamdulillah, kita bawa dia, lagi bagus untuk didik dia solat berjemaah.
Tapi yang belum memayis bukan apa, letak sebelah kita, saf terputus, solat kita sah, tapi pahala jemaah kita hilang. Jadi serupa macam kita solat seorang-seorang kat rumah lah tuan-tuan. Ini dia kena faham. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam isu ini kita kena lihat bagaimana kedudukan kanak-kanak ini dibenarkan untuk solat berjemaah. Tapi kita kena timbang tara siapa yang bagus kita bawa, yang boleh kita bawa. Kalau kita ada anak yang tidak mumayyiz, better tinggal kat rumah lah. Ya, anak isteri tinggal rumah tak apa. Kadang-kadang kalau kita lihat, kata saya pun nak solat berjemaah juga bang. Yalah, betul lah, kalau anak kita nak solat berjemaah baguslah kan, isteri kita nak solat berjemaah. Maksudnya kalau ada anak-anak kat rumah yang kecil tu, ataupun ada anak yang dah 10 tahun, 7 tahun tu, dia solat dengan mak dia. Dia solat dengan mak dia, ataupun lepas solat isyak, suami dekat surau, balik berjemaah dengan isteri pula. Solat 2 kali pun boleh. Seperti mana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia waktu isyak solat dekat Masjid Nabawi dengan Nabi SAW. Lepas solat dengan Nabi, dia balik kampung dekat hujung Madinah, dia jadi imam orang kampung dia pula. Pasal apa orang kampung dia baru masuk Islam, tak gerti jadi imam. Maka dia mengharapkan Muaz solat dekat Nabi, dengan Nabi dekat Masjid Nabawi, dah habis barulah pergi dekat balik kampung dia, jadi imam untuk 2 kali solat isyak. Macam itulah. Kan? Jadi tengok keadaan. Jangan sampai-sampai kita bawa anak kita lari sana, lari sini, mengganggu dan sebagainya. Ya, kalau memayis tidak menjadi masalah, no problem. Baik, ada masa lagi tuan-tuan, insya-Allah kita masuk bab yang ceritakan babun fi syai'in min makruhatis salah, iaitu bab makruh solat. Iaitu hadis yang menceritakan tentang makruh di dalam solat. Ya, maksudnya kalau buat tak berdosa, kalau buat tidak membatalkan solat, tetapi hukumnya makruh. Bila sebut makruh ni tuan-tuan, dia ada efek. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab fiqh, dia buat turutan cantik. Ulama' dia buat turutan cantik. Pertama sekali, contoh kita ambil bab solat. Ulama' akan bahas bab syarat-syarat sah solat. Lepas cerita tentang bab syarat solat, masuk pula rukun-rukun solat. Dah habis cerita tentang rukun solat, cerita pula sunat-sunat solat. Pertama rukun, pertama syarat, kedua rukun. Ini main. Tak boleh tinggal langsung. Kalau tinggal, solat tak sah. Syarat dengan rukun. Kemudian pula sunat-sunat dibahaskan panjang lebar oleh para ulama', disenaraikan satu persatu oleh para ulama' dalam kitab-kitab fiqh. Pasal apa tuan-tuan? Sunat-sunat solat ini dia sebagai satu plus, sebagai tambahan, sebagai satu bonus yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pahala tambahan. Ya, pahala tambahan yang mana seseorang itu apabila melakukan sunat-sunat solat, pahala dia lebih. Ya. Kemudian lepas cerita tentang sunat-sunat solat, para ulama' senaraikan satu persatu cerita tentang makruh-makruh solat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa ulama' masukkan cerita tentang makruh solat? Sedangkan bukan haram pun. Kalau buat bukan dosa. Ya, kalau tinggal tak dapat sunat, dapat pahala. Pasal ulama' cerita makruh-makruh solat inilah dia punya bahaya apa? Dia tolak pahala-pahala kita. Dia tolak sikit. Patut pahala kita 27 kali ganda, dia tolak jadi 25, 23, 21, 19. Patut pahala kita beribu-ribu satu solat, boleh kali dengan 27, dapat berapa? 10 saja kadang-kadang. Paling minimum. Ya. Sebab itulah ulama' senaraikan satu persatu makruh dalam solat supaya kita elakkan. Dan bagaimana ulama' dapat tahu makruh dalam solat ini? Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Nabi kan banyak, maka disusun, diatur, dimasuk ke dalam kitab. Jadi antara makruh dalam solat ni tuan-tuan, kita masuk hadis yang ke-50. Ya, di mana hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadara al-isya aw hadara al-'asha'u fabda'u bil 'asha'. Nabi dan dibuat daripada Aisyah radhiyallahu anha,
daripada Nabi SAW bersabda, apabila solat sudah didirikan, iaitu solat sudah dikumandangkan, sudah diqamatkan, ya, dan makan malam pun hadir, terbentang, terhidang di depan kita makan malam, maka mulakanlah dengan makan malam. Nabi kata, kita nak sembahyang dengar azan, ataupun daripada rumah kita dengar Bilal dah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, tiba-tiba pula isteri gatal tangan, bang nak makan dulu bang, ya, tengok-tengok kita pun tak makan lagi, perut berkerok-kerak macam tu. Tengok lauk kegemaran kita pula tuan-tuan, ya, nasi lemak paru campur dengan kangkung rebus, ya, telur mata lembu, goyang-goyang separuh masak tengah-tengah tu, saja nak kasi lapar tuan-tuan. Ya, kita tengok, alamak, dah qamat ni, masjid ke lauk, masjid ke lauk, surau An-Naim ke nasi lemak. Nabi kata nasi lemak dulu. Ya, kalau kita pergi solat juga dalam keadaan perut lapar, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi makruh kat situ. Solat kita kurang sempurna, pahala kita berkurangan. Pasal apa? Sebab secara logiknya tak mungkin kita boleh solat dalam keadaan khusyuk. Ya. Seolah Nabi kata, tak apalah, daripada engkau solat berjemaah, lebih baik makan dulu. Seolah solat berjemaah kamu dalam keadaan lapar itu tak berapa nak bagus, solat tak sempurna. Lebih baik makan dulu baru sembahyang, lebih sempurna. Ya. Bila makan, Allahu Akbar, kan jenis anak ramai 10 orang, pergi juga surau An-Naim, Allahu Akbar, jangan dia habiskan sudahlah. Kan? Ya. Tapi insya-Allah bini aku ingatkan aku. Kan? Lepas dia kata, aku ni bapa kot, takkan tak tinggal kot. Mesti tinggal punya. Betul lah. Jadi akan bercakap-cakap. Syaitan itu kerja ni tuan-tuan. Kalau dia tak boleh nak suruh kita tinggalkan solat, dia akan cuba cara lain. Betul tak? Ya, dia tak boleh tunggu, dia tak boleh halang, dia akan cuba cara lain. Macam mana? Dia akan ganggu khusyuk kita tuan-tuan. Macam jugalah, ya, pernah guru kami cerita. Dia kata, tuan guru kami ni dah baca bismillah. Kan Nabi kata, apabila kamu baca bismillah, makan 2 suap pun cukup. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan. Maksudnya berkat baca bismillah itu, Allah bagi kekenyangan. Dia kata, saya dah baca bismillah dah, baca doa makan dah, tapi makan berpinggan-pinggan juga. Ya. Adakah syaitan tu terlalu kuat? Jadi tuan guru kata, sebenarnya bukan masalah syaitan. Syaitan tak boleh makan lagi dah. Bila kamu baca bismillah, syaitan tak dapat kongsi makanan dengan kita. Ya. Yang masalahnya yang syaitan tu adalah kamu sebenarnya. Ya. Betul tak? Ya. Syaitan dia lah syaitan. Ya, syaitan makan banyak, dia pun baca bismillah pun hentam semacam juga, dia pun makan lah. Jadi kata sebenarnya syaitan dia tak putus asa. Walaupun dia tak dapat kongsi makanan dengan kita tuan-tuan, dia akan gunakan taktik bisik. Dia kata makan, ada lagi tu makan. Macam tu lah. Kena juga kerjasama. Tawakal pada Allah, usaha pun ada juga. Tapi kalau tak ada usaha, tanpa kita bertawakal pada Allah, maka 5 pinggan pun tetap habis juga tuan-tuan. Ya. Jadi erti kata, kalau ada makanan, makan dahulu. Dia kata makan dahulu, iaitu solat walaupun solat berjemaah, kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh. Solat Jumaat, dah kata orang tu, contoh tengah khutbah. Tengah khutbah makanan datang, makan, tak apa, makan sikit. Jangan bila dah qamat, makan nanti hidang, tinggalkan Jumaat, kita makan tengah hari. Tak boleh, haram. Tapi kalau solat-solat yang lain, Zuhur ke, ya, maghrib, isyak dan sebagainya, tidak menjadi masalah, diutamakan makan dahulu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Nabi SAW sangat menekankan solat dalam keadaan yang khusyuk. Ya, solat dalam keadaan yang khusyuk sampai jangan mengganggu keadaan solat kita. Jangan mengganggu fikiran kita. Ada satu kisah ni tuan-tuan yang berlaku pada seorang ulama besar di Hadramaut, namanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Ulama besar tuan-tuan. Dia apabila pagi petang dia akan mengajar anak murid dia. Dah isyak, kita bagi laluan azan dulu insya-Allah.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada satu lagi hadis maknanya sama juga, iaitu hadis yang ke-51 yang riwayat yang lain. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat dengan kehadiran makanan dan dalam keadaan dia menahan buang air kecil dan buang air besar. Ya, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang seterus ini, Nabi kata tidak ada solat, maksudnya kalau kita solat dalam keadaan makanan itu hadir, dan kalau kita solat dalam keadaan menahan kencing dan berak, maka solat itu tidak sempurna. Maksudnya tidak ada solat, iaitu tidak ada solat yang sempurna. La salata kamilah, tidak ada solat yang sempurna, maksudnya kurang dari segi pahalanya tuan-tuan. Patut kita dapat pahala yang banyak, tapi dapat pahala yang sikit. Seperti mana saya sebut kalau dalam hadis yang biasa kita bincangkan, Nabi kata, wa man hamma bihasanatin wa amilaha kataballahu lahu 10 hasanatin ila 700 ila adhafin kathirah. Nabi kata siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan itu, maka Allah akan tuliskan untuknya sekurang-kurangnya 10 pahala, atau ke 700 pahala, atau dia boleh meningkat berganda-ganda. Maksudnya paling minimum seseorang itu kalau melakukan kebaikan dapat 10 pahala. Itu paling minimum lah. Solat itu solat main-main, solat tak khusyuk, itu solat ingat nasi lemak orang rumah tuan-tuan. Ya, dia boleh jadi ke 700, dan 700 boleh berganda-ganda, 700 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7, berganda-ganda. Macam tu sekali. Jadi apabila dalam keadaan kita melakukan makruh-makruh solat, dia akan kurang. 7,000 jadi berapa ribu, berapa. Sampailah banyak sangat makruh, banyak sangat tak khusyuk, maka jadi sampai 10 markah saja kita dapat, rugilah. 10 markah kalau jemaah tu 10 markah tu kali 27 kali ganda. Kalau orang tu solat dia bagus, sunat-sunat solat tu dihidupkan, dapat 7,000. 7,000 kali 27 kali ganda. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat dalam keadaan lapar. Maksudnya dalam keadaan lapar, kalau tak lapar lain cerita. Contoh kita memang dah makan dah. Contoh sebelum balik rumah kita memang ada high tea, ada bos dengan ada meeting dengan bos, kita dah makan mi hondah, makan apa semua. Balik rumah isteri hidang makanan, nak pergi solat isyak, tak apalah abang kenyang lagi. Itu tak apa. Bukan pada maksud zahir saja, maksudnya ketika mana makanan dihidangkan, perut kita lapar, maka makruh kalau kita dirikan solat, maka disunatkan makan dahulu. Tapi kalau perut dah kenyang, dihidangkan makanan apa sedap sekalipun, tidak beri efek pada perut kita, tidak ada masalah, kita boleh terus untuk solat. Dan begitu juga dalam keadaan menahan kencing dan berak juga makruh. Sehingga kan kalau kita kata dalam kitab fiqh, ketika mana kita nak solat Jumaat, perut kita terasa sakit, tapi tidaklah 100% sakit perut ni tuan-tuan, tapi terasa memang nak buang air lah, maka diharuskan, boleh kita terus pergi buang air. Kalau tertinggal Jumaat pun tak apa, tidak berdosa. Pasal apa? Kalaulah kita solat dalam keadaan perut nak sakit, dalam keadaan kita nak buang air kecil, kita menahan, seolah-olah solat Jumaat kita tu sia-sia, pahala kurang. Sah-sah, tapi pahala berkurangan. Begitu juga daripada kita menahan sakit perut, menahan pundi kecing tuan-tuan, lebih baik kita solat bersendirian. Lebih baik kita buang hajat dahulu daripada kita solat berjemaah dalam keadaan menahan kedua-duanya, hukumnya makruh. Maka seolah-olah solat kita sia-sia. Bukan sia-sia, pahala berkurangan. Lebih baik solat berseorangan, khusyuk itu lebih baik, insya-Allah ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat kita habiskan bab yang perkara yang melibatkan makruh dalam solat. Jadi pengarang kitab ni dia masukkan 2 hadis saja, iaitu hadis jangan ada makan, jangan solat ketika makanan datang. Dia 2 hadis, dia tak masukkan hadis-hadis yang makruh yang lain, menunjukkan bahawa 2 hadis ni menunjukkan bahawa kewajipan kita
tuntutan kita menjaga sunat solat, iaitu kewajipan kita menjaga khusyuk solat. Khusyuk dalam solat adalah tuntutan yang paling besar sekali, sunat yang paling besar dalam solat. Ya, nak banding dengan sunat-sunat yang lain, sunat paling besar adalah khusyuk dalam solat. Seolah-olah kalau kita solat tanpa khusyuk, kita tak berjaya. Kita tak sampai objektif bahawa kita melaksanakan solat dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan dengan izin Allah kita akan masuk hadis yang baru, iaitu bab yang baru, iaitu bab yang menceritakan babu awqatin nahyi, iaitu hadis yang menceritakan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan solat, ya. Jadi ada beberapa isu yang kita nak bincangkan. Ada yang salah anggap. Baru-baru ni saya pergi haji bulan 10, tuan-tuan. Saya ada tegur jemaah lah, dia pergi Tan'im buat umrah waktu asar. Ya. Dia solat sunat ihram dekat Tan'im pada waktu asar. Kata saya tak boleh. Ini pertama, Tan'im tu tanah halal. Dia bukan tanah haram. Tanah haram tu tak ada kecualian, boleh bila-bila masa saja solat. Ya, Tan'im tu, Ji'ranah tu semua tanah halal. Dia tak sama dengan Mekah tu. Walaupun dalam teritori Mekah, tapi dia bukan tanah halal. Dan solat sunat ihram itu adalah termasuk solat sunat yang diharamkan untuk solat pada waktu-waktu seperti asar tu. Tapi ada juga yang buat, tak nak dengar cakap. Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i semua sebut tak boleh. Sebab kenapa? InsyaAllah, ya, kita akan bincangkan pada masa yang akan datang, pada hari dan waktu yang sama. Tak boleh beritahu sekarang ni lah, nanti takut bulan depan tak datang pula. Penting, ya. Ya, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Ada soalan? Ya, silakan Tuan Haji. Ya, dia dalam apa ni, hadis, ada Nabi perintahkan para sahabat, Iqra' ma tayassara minal Quran. Nabi kata bila kamu dah solat, kamu takbiratul ihram, kamu baca ayat Al-Quran, baca Fatihah dan baca surah. Jadi ulama kata membaca ini, ada Tuan Haji tanya apakah hukum orang solat tak gerakkan bibir dia. Allahu Akbar, solat bersendirian lah, kan? Ataupun dia baca Fatihah dalam hati, ataupun dia baca Al-Fatihah tak dengar kat telinga dia. Jadi Nabi kata, Nabi perintah baca. Baca tu bacaan. Bacaan macam mana? Bacaan tu mestilah dengan gerakan mulut dan didengari sekurang-kurangnya dengar kat telinga kita. Ya. Jadi setiap rukun qauli mesti dibaca. Apakah syarat-syarat baca? Digerakkan mulut bibirnya dan didengar oleh telinganya sendiri. Jangan sampai satu sahuf dengar. Ini kadang-kadang baca sampai 2-3 orang dengar telinga sendiri sudahlah tuan. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, sahabat dia meriwayatkan Nabi ketika solat, Nabi gerakkan bibir dia. So gerakkan bibir syarat sah rukun qauli, dan memperdengarkan telinga merupakan salah satu daripada syarat sah rukun qauli. Jadi kalau setakat dia gerak bibir tapi tak dengar telinga, tak sah solatnya. Ataupun tak gerak bibir, tak dengar telinga kita, dah bibir tak tergerak, macam mana dengar tuan-tuan? Lagilah tak dengar, maka tak sah solatnya. Maka rukun qauli mesti didengarkan. Apakah rukun qauli? Takbiratul ihram, baca Fatihah, ya, lepas tu tahiyat akhir dan selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Itu 4. Empat ni rukun qauli wajib kena dengar dekat telinga sendiri. Kalau tak, solat kita tidak sah. Ya, kena perbetulkanlah. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya, silakan. Aha. Kalau makmum masbuk, afdal baca Fatihah terus. Kecuali kalau kita dapat agak imam tu baca surah panjang. Kan kita sempat baca doa iftitah ataupun sempat baca Fatihah. Tapi biasanya kalau kita lihat dalam kitab fiqh, kalau kita masbuk lewat sampai apabila imam sudah habis baca Fatihah, maka disunatkan terus baca Fatihah. Tak payah baca doa iftitah. Pasal apa? Keutamaan untuk kita mendahulukan yang wajib berbanding dengan benda yang sunat. Wallahu alam. Ya. Baik, setakat itu saja tuan-tuan dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah silap, segala yang baik daripada Allah, kekurangan
datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi